Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi hari ini untuk kita membincangkan, sambung lagi kita bincang berkenaan dengan mikroorganisma. Hari ini tanpa membuangkan masa lagi, kita pergi kepada subtopik yang seterusnya, iaitu proses hidup mikroorganisma. Okey, sebelum ni kita dah belajar 5 jenis mikroorganisma dan maksud dia apa, iaitu hidupan seni yang kecil kan, dia organisma seni sebab dia mikro. Hari ini kita nak tengok, adakah mikroorganisma ini dia menjalankan proses hidup. Apa tu proses hidup? Proses hidup tu kalau macam manusia ni makan, minum, bernafas, buang air besar, buang air kecil, tidur, pergi kerja. Kan? Tapi adakah mikroorganisma juga membuat seperti itu? Jadi kita lihat mikroorganisma seperti fungi, protozoa, alga dan bakteria menjalankan proses hidup. Menjalankan proses hidup. Tu yang terfikir 3 orang ni. Seorang fikir dia pergi makan, seorang fikir pergi jaga anak, seorang lagi fikir pergi berjoging. Betul ke mikroorganisma buat macam tu? Kawan dia kata, cuba kamu fikirkan proses hidup mikroorganisma. Duk fikir macam tu lah semua Sebab dia pun fikir apa yang dia buat hari kat rumah kan. Sekali, puf. Kawan dia kata, aktiviti proses hidup mikroorganisma tidak sama dengan kita. Tak sama. Ingatkan sama dengan kita kan. Jadi apa je yang dia buat ni mikroorganisma ni kan. Okey, mari kita jalankan siasatan untuk mengetahui proses hidup mikroorganisma. Jom. Okey, kita pergi ke muka surat 26. Okey. Ujian pertama. Ting. Hidup mikrob. Jom uji Bolehkah mikroorganisma bernafas? Kita kaji dulu. Adakah mikroorganisma ni boleh bernafas? Kita nak pakai yang mana? Biasa kalau eksperimen kita pakai yeast lah untuk tengok dia bernafas ke tidak, kita pakai yeast. Okey, suka saya nak ingatkan untuk aktiviti-aktiviti dalam teks yang kali ini, dia tidak menggunakan ayat tujuan yang betul. Macam mengkaji hubungan antara kan ayat tujuan kan, dia tak guna macam tu. Kesimpulan pun dia takkan pakai semakin, dia tak macam tu. Okey, ini adalah eksperimen ringkas. Dan tujuan dan kesimpulan dia ni boleh dipakai sebenarnya masa jawab soalan peksa. Dia yang ini memang tak semestinya pakailah. Semakin ataupun untuk mengkaji hubungan, tetapi ianya boleh diguna pakai bila peksa. Kalau keluar eksperimen macam ni, jawapan dia memang boleh diterima. Okey, kita tengok yang pertama. Tujuan, membuktikan yeast bernafas dan membebaskan gas. Adakah yeast ni bernafas? Dia nak buktikan. Alat dia ada dalam senarai tu, botol plastik, sudu kecil, sudu besar, benang, pembaris, air suam, botol, yeast dan gula. Okey, langkah-langkah dia macam mana? Mula-mula kita masukkan 250 ml air dalam botol. Botol tu adalah air suam Dalam botol tu, botol tu dia yang 500 ml. Bila kita nak tuang 250, maksudnya kita tahulah separuh daripada botol. Tengok dalam gambar ni kan, ada sebelah ni. Okey. Kemudian masukkan 3 sudu kecil yeast ke dalam botol. Mula kita letak air suam. Okey, ingat air jangan terlalu panas. Air suam-suam cukup. Sebab kalau kita letak panas, yeast tu benda hidup. Kalau kita letak panas, kita masukkan, nanti yeast tu akan mati. Jadi pastikan dia air suam. Okey. Masukkan 3 sudu kecil yeast dalam botol. Lepas tu kita tambah 1 sudu besar gula. Lepas tu kita goncang botol tu kan. Kemudian kita pasang belon pada mulut botol tu. Terus pasang. Bila kita pasang je, kita buat pemerhatian pada saiz belon. Tengok belon tu, kita tekan jam randik. Tik. Sebab apa? Kita nak tengok masa. Okey. Yang keenam, ukur diameter belon menggunakan benang dan pembaris bagi setiap 5 minit dalam tempoh 20 minit. Okey. Jadi 5 minit nanti kita akan ambil catat. Contoh, kita buat jadual, kiri dan kanan. Kiri adalah masa, kanan adalah diameter belon. Kemudian kita guna benang, guna pembaris. Saya rasa tahun 6 tak payah ajar kan. Tahu kan macam mana guna benang dan pembaris untuk kita ukur diameter belon Jadi 5 minit kita tulis. Kat belah kiri kita tulis 5 minit, kanan dia kita tulis berapa sentimeter. Kemudian 5, 10, 15, 20. Maksudnya ada 4 bacaan lah kan, sebab 5 minit sekali selama 20 minit. 5, 10, 15, 20. Maksudnya ada 4 bacaan. 10 minit kita check panjang dia berapa, dia punya diameter berapa. 15 minit kita check, 20 minit kita check. Maka kita akan dapat satu saiz belon bukan berlawanan dengan masa. Pasal tak? Sebelah ni masa dia makin bertambah, 5, 10, 15, 20. Dan sebelah kanan ni pula nanti saiz belon tu, adakah makin besar atau makin kecil. Okey. Jadi saya rasa memanglah makin besar kan. Semakin lama semakin besar, sebab dia makin lama makin banyak gas terlepas. Jadi bincangkan hasil pemerhatian kamu di hadapan kelas. Sebenarnya dalam cerita ni, eksperimen ni, nanti belon tu dia akan kembang sikit, makin lama makin kembang tau. Kenapa dia kembang? Itulah yang membuktikan yeast tu bernafas. Yeast tu tadi dia akan bernafas. Bila dia bernafas, dia akan membebaskan gas karbon dioksida. Bila dia bebaskan gas karbon dioksida, maka gas tu nak pergi mana? Dia keluar daripada botol tu. Dia keluar daripada botol tu, dia pergi mana? Dia pergi dekat belon tu, maka belon tu akan kembang lah. Sebab gas karbon dioksida dah keluar.
Ini maksudnya terbuktilah bahawa yeast tu bernafas. Sebab manusia pun keluarkan gas karbon dioksida bila kita hembuskan. Haiwan pun keluarkan gas karbon dioksida. Begitulah juga dengan yeast. Maksudnya dia pun sama. Okey, jadi kita lihat soalan. Apakah perubahan yang dapat diperhatikan? Soalan 1. Jawapan dia? Apa jawapan dia? Jawapan dia adalah saiz belon mengembang. Saiz belon mengembang. Okey. 2. Nyatakan inferen kamu tentang perubahan yang diperhatikan. Inferen, sebab daripada pemerhatian kan? Apa sebab dia? Kenapa belon tu mengembang? Kita menjawab. Apa jawapan dia? Kerana yeast bernafas. Okey. Jawapan dia kerana yeast bernafas. Ataupun kalau bijak sikit, dia akan tambah lagi. Awak boleh jawab, kerana yeast mengeluarkan karbon dioksida. Nampak bijak lagi kalau jawab kerana yeast mengeluarkan karbon dioksida. Dua-dua jawapan boleh diterima. Okey. 3. Mengapakah gula digunakan dalam penyiasatan ini? Kenapa kita kena gula? Kenapa kita tak boleh guna benda lain? Gula tu tujuan dia apa? Gula tu sebenarnya adalah sumber makanan untuk yeast tu. Yeast tu dia makan gula tu. Barulah dia boleh aktif dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Faham tak? Jadi sebab itulah kita gunakan gula. Jadi jawapan dia, gula merupakan sumber makanan bagi yeast. 4. Apakah kesimpulan yang kamu boleh buat? Kesimpulannya, okey, dalam soalan ni kesimpulan dia senang je. Kita nak kaji adakah mikroorganisma bernafas kan? Jadi jawapan dia, mikroorganisma bernafas. Kesimpulannya, mikroorganisma bernafas ataupun yeast bernafas. Yang paling tepat, mikroorganisma bernafas lah. Okey, mudah kan? Okey, itu saja. Kemudian kita tengok, fikir sejenak. Apakah gas yang dibebaskan semasa proses pernafasan mikroorganisma? Gas apa lagi? Karbon dioksida lah dah. Kita pun keluarkan karbon dioksida. Dia pun samalah. Dia pun, mikroorganisma ni pun adalah benda hidup. Jadi, dia pun mengeluarkan gas karbon dioksida. Okey, jawapan dia karbon dioksida. Soalan seterusnya, kebat. Apakah yang akan berlaku jika gula digantikan dengan garam? Kalau gula tu ganti dengan garam, boleh ke? Apa jadi kalau gula ganti dengan garam? Boleh ke? Kenapa gula? Jadi kalau kita nak tahu gula tu boleh ganti dengan garam ke tidak, kita tengok apakah fungsi gula. Cuba kita ingat balik. Gula tadi fungsi dia apa? Gula tadi fungsi dia nak bagi makan. Jadi kalau garam ni, larutan yeast dan garam ni dia tak kembang atau naik. Nanti yeast tu dia tak naik atau dia tak kembang. Sebab apa? Sebab yeast tu tak dapat bertumbuh dan membiak. Kerana garam tu bukan sumber makanan dia. Jadi nanti jawapan dia awak bagi tahu, larutan yeast dan garam tidak akan kembang atau naik. Kenapa? Awak tulis panjang sikit lah. Larutan yeast, saya ulang, larutan yeast dan garam tak akan kembang atau naik kerana yeast tak dapat bertumbuh dan membiak kerana garam bukan sumber makanan yeast. Saya ulang. Okey. Larutan yeast dan garam tidak kembang atau naik kerana yeast tidak dapat bertumbuh dan membiak kerana garam bukan sumber makanan yeast. Agak panjang kat situ Tapi maksudnya awak faham lah. Sebab sebenarnya garam tu bukan sumber makanan dia, macam gula kan. Jadi dia tak dapat nak tumbuh dan jadi tak adalah berlaku proses pernafasan, nanti belon tu tak kembang lah. Okey. Faham Okey, jadi itulah menguji 3.1.2, 3.1.3 dan 3.1.5 lah dalam kita punya standard pembelajaran kan. Okey, seterusnya kita pergi kepada aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua, ditanya, adakah mikroorganisma bergerak? Tadi kita cerita pasal bernafas. Yang kali ni kita cerita pasal bergerak. Adakah dia bergerak pula? Kan? Jadi tujuan dia memerhati mikroorganisma bergerak. Senang je. Kita tengok je kat mikroskop. Alat dia, mikroskop, penitis, light kaca, sisip kaca, bika, piring petri, kertas turas dan air kolam. Air kolam, bila kita sebut air kolam, maksudnya kita nak tengok mikroorganisma yang dalam air lah. Iaitu kumpulan apa hari tu? Protozoa. Kan? Okey. Kita tengok. Ada gambar keselamatan kat situ. Hati-hati ketika menggunakan sisip kaca yang mudah pecah. Cuci tangan selepas menjalankan penyiasatan. Okey. Langkah-langkah dia. Ni nampak. Ni lah mikroskop kat sebelah kanan kita ni. Okey. Masukkan sedikit air kolam dalam bika. Masukkan sikit dalam bika. Tu gunakan penitis untuk ambil air kolam. Mesti guna penitis Ini kemahiran manipulatif. Masukkan sikit dalam bika. Gunakan penitis untuk ambil air kolam daripada bika.
Okey, ambil air kolam awak dah ambil air kolam dalam beaker. Lepas tu awak masuk ke dalam makmal awak ambil penitis, awak tekan penitis atas tu, dia punya lembut tu, tarik air kolam tu daripada ke penitis kan, daripada dalam beaker. Kemudian awak titiskan dekat bahagian atas slide kaca. Slide kaca tu dari bahagian atas awak letak kat atas dia. Lepas tu tutup titisan air kolam tu dengan sisip kaca. Dia ada slide kaca, lepas tu dia tutup dengan sisip kaca atasnya. Kemudian keringkan lebihan air kolam pada slide kaca dengan kertas turas. Kalau ada air tepi tu terlebih, kita akan keringkan dulu. Okey, dengan kertas turas. Okey. Lepas tu letakkan slide kaca di atas pentas mikroskop. Baru kita angkat slide kaca tu, kita letakkan mikroskop sini bahagian ni, okey. Okey, kemudian kita laraskan ke antara mikroskop sehingga dapat imej yang jelas. Kita pusing-pusing bahagian ni, pusing dan dekatkan di atas bawah supaya kita dapat bahagian jelas. Nampak imej tu dengan jelas Perhatikan pergerakan mikrob di bawah mikroskop. Awak akan nampak benda gerak-gerak. Itu lakarkan mikrob yang diperhatikan. Masa awak nampak tu, awak sediakan kertas kat tepi, awak lukis pensel. Okey. Kemudian catatkan laporan pemerhatian kamu. Awak tulis adakah dia bergerak? Awak tulis saya nampak benda ni bergerak. Kan. Biasa memang akan nampak benda tu akan bergerak. Dia macam gerak-gerak sikit. Padahal kalau kita pegang air kolam biasa je, kita tak rasa apa-apa kan. Tapi kadang-kadang kita tak nampak. Tengok air kolam macam tak ada apa-apa. Rupa-rupanya bila awak tengok dalam mikroskop, awak akan rasa ngerinya nak pegang air kolam sebab dia ada mikroorganisma sebenarnya. Dia akan bergerak lah. Jadi soalan dekat sini adalah ditanya berikan inferen berdasarkan pemerhatian yang kamu peroleh dalam air kolam ketika menggunakan mikroskop. Inferen maksudnya sebab. Kenapa? Berdasarkan pemerhatian. Apa yang kita perhatikan tadi? Yang kita perhatikan tadi adalah kita nampak mikroorganisma tu bergerak-gerak kan. Jadi inferen dia adalah apa? Inferen dia, kenapa kita nampak benda tu bergerak-gerak? Kerana di dalam air kolam tersebut terdapat mikroorganisma. Jawapan dia saya ulang balik. Kerana di dalam air kolam tersebut terdapat mikroorganisma. Dia gerak-gerak tu lah bukti dia ada wujud dekat situ. Kan? Okey. 2. Nyatakan kesimpulan kamu dalam penyiasatan ini. Kesimpulan dia ringkas macam tadi juga. Yang tadi mikroorganisma bernafas kan? Untuk yang ini mikroorganisma bergerak. Itu saja. Sebab tujuan ni pun tadi nak tengok mikroorganisma bergerak ke tak kan? Jadi jawapannya mikroorganisma bergerak. Okey? Okey, jadi nota untuk guru, sediakan bahan sokongan untuk menunjukkan pergerakan mikroorganisma dalam bentuk multimedia di dalam laman web guru. Okey, kepada murid. Maksudnya, cikgu kalau nak ajar ni, dia boleh sediakanlah video. Awak boleh cari video. Okey, cikgu boleh cari video, tunjukkan kepada murid. Seronok tengok mikroorganisma ni bergerak. Sebab kita bukannya semua sekolah ada mikroskop kan. Jadi, kalau kita ada pakai video pun menarik. Okey. Okey, seterusnya, kita lihat muka surat. Okey. Kita lihat seterusnya muka surat 28. Pertumbuhan mikrob ni. Okay, kita akan sambung muka surat seterusnya ni nanti pada kelas akan datang. Tapi sebenarnya bukan muka surat ni. Sebenarnya ada muka surat 28. Okay, 28 tu nanti saya akan sambung pada kelas akan datang. Saya rasa sampai sini dulu. Okay. Saya harap faham untuk 2 aktiviti yang pertama. Pada kelas akan datang kita akan sambung dengan aktiviti yang ketiga, iaitu macam mana mikroorganisma boleh bertumbuh. Tumbuh pula. Tadi kita dah belajar 2, bergerak dan juga bernafas kan. Yang kita kejap lagi kelas akan datang kita akan sambung dengan aktiviti yang ketiga, iaitu mikroorganisma bertumbuh. Okey, sampai sini saja untuk hari ini. Saya harap semua dapat faham. Teruskan subscribe dan tekan butang loceng untuk menantikan video seterusnya daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.